Halo semua, saya daripada channel Jabio Panggolin ingin berkongsi cerita-cerita seram daripada pelbagai sumber, sama ada daripada kisah yang sudah pernah diketahui ramai ataupun daripada orang-orang lama yang mana cerita daripada mereka itu belum pernah disampaikan melalui atas talian kepada orang ramai. Pada kali ini yang juga merupakan perkongsian pertama saya daripada sumber koleksi cerita hantu seram, saya ingin bercerita tentang beberapa asrama yang terkenal dengan cerita-cerita seram masing-masing. Cerita pertama yaitu sebuah asrama yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang juga terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Kisahnya bermula apabila ada seorang pelajar lelaki coba ponteng solat Jumaat dengan bersembunyi dalam almari, ataupun bagi yang pernah tinggal di asrama, ia juga dipanggil loker, tempat menyimpan pakaian masing-masing kepada penghuni-penghuni asrama. Budak lelaki tersebut bersembunyi di dalam almarinya sendiri agar tidak dapat dikesan oleh warden asrama. Dan masa dia sedang bersembunyi itu, dengan keadaan yang penat, baru sahaja balik daripada sesi pembelajaran di sekolah, budak lelaki tersebut tertidur. Dan tanpa disedari, apabila dia terjaga dari tidurnya, hari sudah petang dan cepat-cepat dia ingin keluar daripada almari tersebut, tetapi malang almari tersebut terkunci daripada luar. Dia ingatkan kawan-kawan sebiliknya yang sengaja mempermainkannya. Dia coba untuk memanggil kawan-kawan sebiliknya, tapi seorang tiada yang membalas panggilannya. Ini adalah disebabkan hari tersebut merupakan hari terakhir persekolahan dan semua kawan-kawannya sudah balik ke kampung masing-masing. Akibat lemas sebab suhu panas dan kurangnya udara serta tidak memperoleh makanan dan minuman, budak lelaki tersebut pun meninggal dunia. Akibat daripada kejadian itu, pada hari-hari berikutnya, sesiapa sahaja yang tidur di katil arwah, individu tersebut pasti akan melihat pelajar lelaki yang meninggal dalam almari tersebut tidur dan berbaring di sebelahnya. Bertambah seram lagi, almari arwah pada setiap malam Jumaat pasti akan mendengar bunyi almari diketuk dari dalam. Kisah seram kedua ini berlaku di sebuah asrama yang terdapat di negeri Perak, Malaysia. Pada seorang pelajar yang mana ingin mengejutkan ataupun membangunkan kawannya pada suatu malam kerana ingin meminta ditemankan ke bilik air. Dia pun memberitahu kepada kawannya yang dia takut sebab katanya tandas mereka berhantu. Namun kawan yang dikejutkan itu tidak memberi sebarang reaksi dan terus saja menemaninya ke tandas sambil tersenyum.
Lepas sudah selesai membuang, dia keluar membasuh tangan dekat sinki, tetapi terkejut sebab yang keluar dari pipe bukan air, tetapi darah. Apalagi dengan ketakutan yang teramat, dia menjerit memanggil kawannya, namun bertambah seram lagi apabila yang menyahut panggilan teriakannya adalah suara yang sangat garau dan seram. Dia panik dan terus mengetuk pintu tandas yang disangkakannya adalah kawan yang menemaninya tadi. Tapi apa yang dilihatnya adalah sesosok lembaga yang berambut panjang, tanpa muka dan tidak berkaki. Kisah ketiga ini adalah kisah yang berlaku di sebuah asrama yang terdapat di negeri Kelantan, Malaysia, yang mana menurut cerita, asrama ini terkenal dengan cerita seorang nenek suka duduk di atas almari sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Ceritanya begini, pada suatu malam ada seorang pelajar yang asyik menyanyi seorang-seorang. Tiba-tiba dia terdengar suara pelik mengikutnya menyanyi. Katanya, suara itu macam suara orang tua, dan suara itu membuatkan bulu romanya meremang. Disebabkan takut, dia menarik selimutnya dan coba memejamkan matanya. Namun tetap sahaja dia tidak boleh tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara nenek itu menyanyi lembut sambil berkata, "Katil nomor 1 dah tidur, katil nomor 2 dah tidur, katil nomor 3 pura-pura tidur." Antara berani dan takut, dia coba mengintai ke arah suara tersebut melalui selimutnya. Dan apa yang dia lihat? Ada seorang nenek duduk di atas almarinya sambil menggoyang-goyangkan kaki dan menyanyi dengan pandangan yang benar-benar ke arahnya. Kisah keempat ini berlaku di sebuah kampus yang terdapat di negeri Sabah, Malaysia. Rasanya memang sudah ramai yang pernah mendengar kisah seram ini, yang mana dipanggil Melati. Dalam cerita ini terdapat dua versi, yang mana versi pertama, menurut cerita orang, Melati ini adalah seorang pelajar yang mati membunuh diri. Dan menurut cerita juga, si Mati selalu mengganggu pelajar semasa dekat tibanya masa peperiksaan. Suatu ketika dulu, kejadian histeria pernah berlaku sehinggakan pelajar terpaksa dipindahkan ke blok lain. Kononnya ada tandas di blok tertentu dulu tidak dipasang cermin, sebab ada pelajar melihat bayangan perempuan dalam cermin tandas tersebut. Pernah pelajar-pelajar junior yang mempermain-mainkan cerita seram Melati ini. Kemudian
berkesudahan diganggu hantu melati pada malamnya. Menurut cerita, hantu melati ini sampai sekarang masih menghantui kampus tersebut. Dalam versi kedua pula, kisah hantu melati ini diceritakan oleh seorang guru matrikulasi. Katanya kisah teman sebilik seorang pelajar perempuan ini. Mula-mula tinggal dia tidak berasa pelik. Semuanya berjalan dengan normal sehingga kan pada suatu malam dia minta kawan sebilik untuk tutup lampu dan tanpa sengaja dia ternampak. Tangan kawan dia itu memanjang sehingga ke swiss lampu tersebut. Selepas sahaja melihat kejadian di hadapan matanya itu, dia pun berlari sekuat hati keluar daripada bilik tersebut dengan keadaan yang teramatlah takut. Hai, terima kasih karena sudi singgah ke channel Jabio Panggolin. Jabio Panggolin, saya yang baru berjinak-jinak dalam penghasilan koleksi cerita unik ini. Semoga Anda semua yang melihat maupun meminati cerita-cerita seperti ini terus bersama dengan channel saya, karena saya akan sentiasa berkongsi cerita-cerita menarik dan unik pada masa-masa akan datang. Kepada yang belum subscribe, Anda bolehlah menekan tombol subscribe di bawah untuk terus melihat video-video saya seterusnya nanti. Terima kasih semua.